saya kira menjawab kepada persoalan kita yang kedua tadi. Kalau kita melihat kepada perkembangan yang berlaku terkini di Palestin ni, banyak campur tangan asing daripada luar yang menyokong kuat kepada sekutunya Israel untuk menakluk dengan lebih serius untuk menakluk keseluruhan Palestin tu sendiri. Baik, saya nak lanjutkan sini satu lagi soalan kepada yang berbagai doktor. Kalau kita lihat sejak sekian lama Baitul Maqdis dianggap ataupun diiktiraf sebagai satu kota suci oleh 3 agama utama di seluruh dunia. Iaitu apa agama itu? Agama itu adalah agama Islam, Kristian dan Yahudi itu sendiri. Jadi pada pendapat doktor, kenapakah ramai pihak begitu berebut-rebut, desperate sangat nak menguasai Baitul Maqdis ni? Baik, itu satu soalan yang menarik juga tu. Kalau kita tengok dalam sejarah sebenarnya memang daripada dulu lagi kawasan Palestin ini adalah satu wilayah yang menjadi wilayah yang direbut-rebut oleh terutamanya dalam kalangan penganut agama Samawi. Yang macam Ustaz sebut tadilah. Dalam bahasa akademik kita bagi sebagai agama monoteistik. Ataupun agama Kristian, agama Yahudi ataupun agama Yahudi lah, dan juga agama Islam itu sendiri. Okey. Pasal apa? Pasal sebenarnya kalau kita tengok dalam kalangan penganut agama Yahudi ni sendiri, okey, sebenarnya kita ni berkongsi kisah para nabi yang sama. Contohnya kalau dalam Islam kita membincangkan persoalan 25 orang rasul ataupun nabi yang wajib kita kenal dan wajib kita percayai. Dalam versi agama Yahudi, mereka pun membincangkan persoalan yang sama juga. Bahkan kalau kita perhatikan dalam sejarah nabi-nabi terdahulu ni, banyak nabi-nabi terdahulu ni adalah terdiri daripada dalam kalangan Bani Israel. Bani Israel ni maksudnya berbangsa Yahudi lah. Okay, kita kena ingat bahawa dalam Al-Quran, apabila Allah menyebut berkaitan dengan Bani Israel, konteksnya biasanya merujuk kepada orang-orang Yahudi yang pada saat diseru Bani Israel itu, mereka belum lagi mengkufuri dan membunuh nabi-nabi mereka. Tapi dalam Al-Quran apabila Allah sebut menggunakan perkataan Yahudi, Yahudi ini merujuk kepada orang-orang berbangsa Yahudi yang telah pun mengkufuri dan juga sampai tahap membunuh nabi-nabi mereka, membiarkan nabi mereka berjihad dan seumpamanya. Dan mereka inilah yang menukar kitab Taurat kepada versi yang telah pun dipalsukan mengikut selera nafsu mereka sendiri. Jadi pasal itu orang Yahudi, mereka klaim bahawa mereka adalah bangsa yang mewarisi pemilikan tanah berkenaan. Kerana kalau kita perhatikan sejarah, bermula daripada zaman Nabi Allah Ibrahim lagi lah. Sejarah dia kembali kepada zaman Nabi Allah Ibrahim. Yang mana Nabi Allah Ibrahim ni, yang berasal daripada Iraq, apabila dia berhijrah ke Palestin, dan akhirnya dipendekkan cerita, dia pun berkahwin dengan Sarah. Daripada perkahwinannya dengan Sarah, lahirnya keturunan, antara lahirnya Nabi Ishak, dan daripada keturunan Nabi Ishak itulah mereka menetap lama di Palestin itu. Pasal wilayah itu diberikan kepada mereka sebagai orang beriman pada zaman tersebut. Begitulah juga dengan keturunan-keturunan Nabi yang terkemudian, sampailah kepada kemuncaknya ialah semasa zaman pemerintahan Nabi Allah Sulaiman. Semasa zaman Nabi Allah Sulaiman inilah kita perhatikan bagaimana Nabi Allah Sulaiman ini, dia adalah Nabi yang berstatuskan seorang raja. Dia berbeza dengan Nabi-Nabi lain. Nabi lain tak sampai tahap jadi raja. Paling hebat pun mungkin Nabi Allah Yusuf lah. Itu pun sekadar jadi Perdana Menteri kepada kerajaan Mesir. Tapi Nabi Allah Sulaiman dan ayahnya Daud merupakan Nabi dalam kalangan Bani Israel yang berstatuskan seorang raja. Tapi kalau kita tengok dalam sumber biblikal, sumber Taurat yang telah pun dipalsukan, orang Yahudi, orang Kristian tak panggil Sulaiman dan Daud ini sebagai Nabi. Mereka hanya iktiraf sebagai king saja. King of Solomon and King of David. Jadi dengan sebab itu, mereka pun klaim bahawa dengan sebab Nabi-Nabi aku ni, terutamanya semasa zaman kemuncak Nabi Allah Sulaiman dan Nabi Allah Daud, kami dah lama dah duduk kat sini. Maka dengan sebab itu, mereka ni berebut-rebut duduk kat situ. Begitu juga dengan orang Kristian. Orang Kristian, mereka pun suka dengan wilayah Palestin. Walaupun zaman sekarang ni nampak minat mereka kepada Palestin ni mungkin kendor sikit. Tapi zaman dulu mereka ni berebut-rebut. Kerana itulah berlakunya peperangan salib. Bagaimana Islam akhirnya jatuh di Palestin itu dengan sebab peperangan salib. Kerana mereka beranggapan bahawa
kota itu kota suci milik mereka. Itu kota untuk mereka ni menghapuskan dosa-dosa mereka. Bahkan sampai sekarang lagi, kalau umat Islam, kita menunaikan haji, kita pergi ke Mekah. Tapi bagi penganut agama Kristian, khususnya Kristian yang ortodoks ni, destinasi haji versi mereka ataupun pilgrimage mereka, mereka akan pergi ke Palestin. Kerana apa? Kerana di situlah terdapatnya beberapa wilayah yang sinonim dengan nabi-nabi yang merujuk kepada agama mereka. Contohnya Nabi Allah Isa lah. Nabi Allah Isa. Kita menganggap Isa ni sebagai nabi kan dan manusia. Tapi mereka menganggap Isa ni sebagai anak Tuhan. Jadi mereka melakukan sa'i, mereka berjalan berarak-arak untuk mengimbau kembali bagaimana saat Nabi Isa itu disalib, kemudian diusung kerandanya pergi ke Church of Nativity, Holy Sepulchre, okey, Holy Sepulchre. Holy Sepulchre ni satu gereja yang letaknya beberapa meter saja daripada Masjidil Aqsa, kawasan kompaun yang sama. Tempat itulah Sayyidina Umar pergi apabila dia nak membuka kota Palestin. Jadi di situlah berlakunya peristiwa di mana Nabi Isa, setelah mana Nabi Isa kalau ikut versi mereka mati, kemudian diletakkan kerandanya di situ. Beberapa hari lepas tu akhirnya Nabi Isa dia punya bodinya hilang, gaib. Itu versi Kristian lah. Kita percaya bahawa Nabi Isa tidak disalib, bahkan diangkat ke langit. Jadi dengan sebab itu orang Kristian pun berminat juga dengan negara Palestin ni. Apatah lagi kita sebagai umat Islam. Kita sebagai umat Islam, kita percaya dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran, banyak tempat yang Allah sebut kepentingan akan wilayah ini. Allah sebut berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Allah sebut bahawa bumi ini sebagai bumi yang diberkati. Allah juga menyebut bumi itu sebagai bumi yang diwariskan kepada orang-orang yang soleh, orang yang beriman. Walaupun merujuk kepada Bani Israel yang dahulu. Tapi Bani Israel pada zaman tersebut adalah orang Islam. Mereka beriman dengan nabi-nabi mereka. Dengan sebab itu mereka layak untuk pergi ke kawasan berkenaan. Di situlah terletaknya tapak Masjidil Aqsa. Yang mana Masjidil Aqsa itu adalah merupakan masjid kedua yang dibina selepas daripada Masjidil Haram. Siapa yang bina? Perbahasannya agak panjang. Tapi direkaskan ceritanya bahawa yang membina Masjidil Aqsa adalah orang yang sama membina Masjidil Haram. Kerana jarak pembinaannya kalau ikut dalam hadis Sahih Abu Daud, jarak pembinaannya ada sekitar 40 tahun. Jadi orang zaman dulu umur mereka panjang kan, 40 tahun tu ibarat